Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hadis yang kita dapat bertemu lagi insya-Allah dalam sesi kali ini. Di sini ada dua soalan daripada para jemaah yang ingin saya bahaskan. Itu tentang persoalan mengenai, mohon saya jelaskan tentang perkiraan zakat saham. Satu, dan juga mohon dijelaskan tentang perkiraan zakat insurans, ya. Baik tuan-tuan, dalam masalah saham, ya. Saham ini satu benda yang disifatkan seperti mudharabah. Mudharabah ni salah satu daripada muamalah Islam, satu elemen dalam muamalah Islam yang diharuskan dari hukum syarak. Jadi saham ni tidak menjadi masalah. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, bukan saham tu perjudian. Tidak. Pasal apa? Ia satu perniagaan, ya, yang mungkin ada untung, mungkin ada kerugian, ya. Dan kita berisiko sama-sama. Itu makna saham, ya. Asalkan benda yang kita beli dan kita perniagakan ataupun kita terlibat dengan saham tersebut, saham daripada barang-barang yang berunsur halal, bukan barang-barang yang haram. Contohnya, kalau saya membeli saham syarikat penerbangan SIA sebagai contoh, saya membeli saham Singtel sebagai contoh, ataupun Starhub sebagai contoh, atau apa-apa saja, ya, komunikasi dan sebagainya, tidak menjadi masalah. Yang masalahnya kalau saya membeli saham yang berkaitan dengan benda-benda haram, contohnya arak, ini benda yang haram, ya, saya tidak boleh jual beli dan melibatkan diri saya dengan aktiviti yang haram atau berjualan yang secara haram, ya. Jika benda itu benda yang halal, dan sekarang macam-macam ada. Kita ada saham yang patuh syariat, yang telah diiktiraf oleh beberapa badan-badan agama yang diiktiraf oleh negara, ya. Alhamdulillah, itu kita boleh ikut sama, tak ada masalah. Okey. Jadi balik pada dekat sini pada hadirin sekalian. Okey, perkiraan zakat. Jadi bila kita beli saham ni tidak menjadi masalah. Baik, jadi macam mana cara perkiraan zakat? Sama juga, dia balik pada pertama ialah nisab. Okey, nisab. Dan kedua ialah bila cukup haul setahun, ya, iaitu 355 hari ikut kalender hijrah. Okey, ikut kalender hijrah. Baik. Bila sudah cukup ini dua benda tuan-tuan, kita sudah kena bayar zakat. Baik, katakan saya beli saham Singtel sebagai contoh di Singapura, dan saya beli saham FNN sebagai contoh, FNN, okey. Dan saya beli saham sebagai contoh saham saham, let's say, kereta ke, ataupun katakan paling senang kita beli saham ni apa, M1, okey, katakanlah kita namakan, Jadi saya beli, dia sudah naik selama satu unit, okey, satu unit sudah berharga $3 sebagai contoh. Kemudian saya beli di sini 1,000 unit. Okey, 1,000 unit, dan yang FNN ni saya satu unit, okey, dia sebanyak katakan $4 katakan. Jadi saya beli juga 1,000 unit, okey. Dan M1 katakan satu unit $2 katakan, dan saya juga beli 1,000 unit, okey. Dan dia sudah naik, dan sekarang naik atau turun, dah cukup setahun tuan-tuan, satu haul. Saya kalikan semua, jadi sudah jadi sini 3,000, sini sini 3,000, okey, sini sudah masuk 3K, 3K, di sini sudah 4K, okey, di sini sudah 2K. Saya campurkan semua ialah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9K, 9K. Okey, 9K ni sudah cukup nisab, sebab nisab ialah $6,000. Okey, $6,000 nisab. Okey, 9,000 ini saya kalikan 9,000 times by 2.5%, maka berapa? Ialah $225. Okey, $225. So, inilah zakat yang saya harus keluarkan ini pada tahun tersebut dengan perkiraan yang saya terangkan. Jadi tuan-tuan lebih tahulah, ya. Tuan-tuan berapa banyak tuan-tuan beli
bila nisabnya, berapa nisab dah tahu, berapakah bilakah haulnya dan berapakah jumlah yang tuan-tuan ada, cukup tahun bayarkan zakat. Ya, kira perkiraan macam ni. Kalau tak jelas tak apa, bawa datang paper, datang tempat kami akan ada khidmat untuk perkiraan. Okey. Alright, ini satu bab insya-Allah jelas ya. Okey, bab yang kedua ialah perkiraan insurans. Okey. Alright. Insurans ni tuan-tuan, ulama-ulama beza pandangan. Okey. Tapi hari ini atas dasar maslahah dan sebagainya ya, dan atas golongan-golongan yang mempelajari financial engineering mereka cuba dekatkan tentang insurans ini dalam bab yang berkaitan dengan hukum Islam ya, yang lebih mendekat ikut pada hukum Islam ya, lebih patuh syariat. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, kalau saya bayar premium, saya bayar premium bermakna satu bulan $200. Okey, $200. Okey, maka setahun ialah $2,400. Kalau saya sudah bayar selama 10 tahun tiap-tiap bulan ya, dan kemudian setahun $2,400, setahun sudah $24,000. Okey. Alright, ini premium yang saya sudah bayar. Premium yang saya sudah bayar. Okey. Tapi saya tidak kira tentang premium tersebut untuk bayar zakat. Sebab apa? Bila saya nak bayar zakat tentang insurans, saya kena kira dia punya surrender value, SV. Surrender value. Okay. Normally lah, kalau 24,000 saya dah bayar dalam setahun, dalam 10 tahun, okay, maka dia surrender value itu kurang lebih maybe 30% atau 40%, kurang lebih. Ya. Katakanlah, kalau $20,000 saya dah bayar selama ni, dia surrender value dekat sini, katakanlah tuan-tuan, $10,000. $10,000. Ini surrender value-nya. Okay? Maka saya akan ambil surrender value. Apa maksud surrender value? Bermakna kalau saya jual balik, saya serahkan balik, saya dah surrender, tak nak ambil lagi, tak nak bayar lagi, dah tak boleh bayar lagi, maka pihak insurans akan kembalikan pada saya, ini surrender value. Ustaz, saya bayar $24,000, kenapa saya ambil $10,000? Itulah undang-undang dia. Ya. Tapi jangan lupa, selama tu awak di cover. Apa-apa berlaku pada awak akan di cover based apa awak punya plan. Okay. Jadi 10,000 times by 2.5%. Okay. 10K times by 2.5%. Berapa? $250. Ini yang awak perlu bayar. Okay. Hari ini pula ada macam-macam cara yang saya nampak di akhbar dan sebagainya. Apabila kita nak jual, kalau tak payah jual, kita jual pada satu company, dia akan berikan surrender value yang lebih tinggi daripada apa surrender value yang insurance company akan bagi pada kita. Katakan, kalau kita dapat $10,000 kat sini, maybe another company akan bagi kita lebih sikit, $12,000. Katakan, ya, maka kita dapat $12,000, 12K, kita ambil lah 12K times by 2.5%, wajib kena zakat. Sebab sudah milik kita sempurna, sudah cukup nisab, okay, 6,000 contohnya, dan sudah cukup haul setahun. 1 tahun. Jadi syarat sudah tepat dan milkutam milik kita dan kita ada kuasa memegangnya, ada kuasa untuk membelanjakannya. Maka barulah kita bayar zakat tersebut. Jadi ini 12K ni saya anggarkan. Kadang-kadang kita tak nak bagi balik insurans company, kita jual dengan satu company luar. Dia akan beli dengan harga dia janjikan lebih daripada apa yang insurans company akan bagi kita tentang surrender value kita. Dia dah tahu surrender value kita sekian, dia akan bagi kita lebih sikit. Kita menjual dengan dia, kita dapat. Maka kita ambil daripada yang kita dapat tadi tu. Ya, ini dalam persoalan insurans. Ya, insurans ulama-ulama khilaf. Ya, tapi tidak kurang ulama yang sudah bersetuju. Dengan disebabkan macam-macam sebab, yang saya lihat paling ketara ialah demi maslahah seseorang yang hidup pada zaman ini. Ya, jadi okeylah, bila kita dah ambil dan kita juga terikat dengan zakat, alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan lebih barakah lagi apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan. Jadi jangan lupa tentang zakat saham. Ya, silakan tuan-tuan belajar, ambil tahu, ya, pergi kursus belajar tentang saham. Ya, kita bukan main tikam-tikam, kita tengok mana yang baik, kita cuba. Ini untuk saham kita untuk jadi lebih kaya. Islam suruh kita jadi kaya. Wa aqimus salata wa atuz zakat, dirikan salat dan keluarkan zakat. Ini Islam suruh. Ya, usahalah sebab kita dapat keluar zakat. Tangan yang di atas, al-yadul ulya khairu min al-yadi sufla.
Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mana tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Ini antara kita bagi-bagikan portion untuk berapa peratus untuk kita punya wang kepada saham. Ya, yang baik-baik kita beli. Kerana saham jatuh kita beli dia naik. Alhamdulillah. Nak kena belajarlah. Kita bukan main tikam-tikam. Jadi dapat keuntungan, kita jangan lupa bayar zakat agar rezeki kita lebih barakah, insya-Allah. Itulah yang boleh saya terangkan hari ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat jelas dan kita dapat laksanakan zakat kita dengan lebih yakin. Kalau tuan-tuan ada masalah, sila datang ke pihak jamiah. Kita akan ada khidmat perkiraan, insya-Allah. No issue. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.